Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global bersama saya Nazri Kaha. Perang antara Palestin dan Israel sudah pun memasuki minggu kedua. Ribuan sudah menjadi korban di pihak Palestin, manakala di pihak Israel melebihi 1,300 orang. Begitu banyak perkembangan terkini yang boleh kita lihat, antaranya serangan yang melibatkan lebih 400, hampir 500 korban di Hospital Al-Ahli di Gaza, menyebabkan kecaman berterusan kepada Israel akibat serangan yang tidak berperi kemanusiaan, malah dianggap sebagai massacre ataupun genosid terbaru Zionis Israel ke atas umat Palestin. Begitu juga dua kali cadangan ataupun usul untuk mengadakan gencatan senjata di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu dilakukan veto oleh Amerika Syarikat dan rakan-rakannya, menyebabkan tidak ada tindakan oleh PBB untuk menghentikan serangan yang bertali arus ke bumi Gaza dan juga tebing barat. Yang terkini juga kita melihat apakah usaha yang lebih praktikal dilakukan oleh anggota OIC dan juga Liga Arab tidak didengari lagi, walaupun kita tahu itu sedang berlaku di Jeddah dan juga di Riyadh. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana kita melihat kesudahannya isu perang Palestin dan juga Israel ini, Prof. Dr. Mizan Muhammad Aslam, Pensyarah Jabatan Hubungan Antarabangsa Keselamatan dan Undang-Undang UPNM. Assalamualaikum Prof. Dr. Mizan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Nazri. Prof, kalau kita mulakan, nampaknya komuniti antarabangsa seolah-olah tunggu dan lihat, dan konco-konco Zionis tidak menganggap ini penting untuk menghentikan serangan dan perang terkini ini, menyebabkan korban di peringkat di pihak Palestin antara yang tertinggi sejak ataupun perang antara Palestin Israel ini 7 dekad lalu. Mungkin antara analisis awal, Prof. Ya, pertama sekali kita harus memahami sebenarnya ada beberapa perkara utamalah yang perlu dilihat. Dan rata-rata mereka yang menyaksikan insiden serangan ini dan juga konflik terbaru ini menyalahkan Hamas sebenarnya. Tetapi kita harus faham bahawa Hamas itu bukan melakukannya tiap-tiap hari berbanding dengan Israel. Jadi kalau kita lihat Israel melakukan siri serangan, pembunuhan, pencerobohan dan lain-lain itu setiap hari, dan secara puratanya jumlah kematian adalah sekitar 1,500 hingga ke 3,000 Palestin pada setiap tahun. Jadi berbanding dengan satu serangan oleh pihak Hamas itu, maka telah dibalas dengan satu tindakan yang di luar kewarasan akal manusia yang betul, yang waras ya. Ya. Yang kedua, saya boleh ulas pada peringkat awal ini, digelar dalam rata-rata naratif media barat terutama sekali bahawa Hamas adalah sebuah kumpulan teroris. Hamas adalah militan, dan sebenarnya dunia tidak uh, cuba untuk memahami sebenarnya siapa yang pengganas dan macam mana pengganas itu boleh muncul dan juga boleh ada. Kalau kata kita tidak ada sebab, masakan kita akan melakukan sesuatu. Kalau orang tak kacau kita, kita tak akan kacau orang lain. So macam Betul. itulah. Sama Ya. juga dengan pihak Rusia, pihak Ukraine ke, dan mana-mana konflik di seluruh dunia, sebenarnya mesti ada punca, dan punca itu akan membawa kepada permasalahan. Dan kita lihat apa yang berlaku, rentetan daripada itu adalah hilangnya satu sifat kemanusiaan terutama sekali di pihak Israel. Dan kita memang secara jujurnya kita tidak menyerang, tidak menyokong mana-mana tindakan ganas dan juga pembunuhan terhadap orang awam yang tidak bersalah, tetapi kita tidak menyokong juga satu tindakan yang di luar batas kemanusiaan dan juga melanggar segala peruntukan undang-undang seperti resolusi-resolusi yang dinyatakan oleh United Nations, oleh Geneva Convention, oleh Accord Washington, dan banyak lagi yang sepatutnya perlu dipatuhi dan juga
kita comply, tetapi itu tidak diambil kira dalam krisis yang berlaku ini, dan ianya sangat mengecewakan. Dan kita lihat hari ini memang orang-orang di Gaza itu sebenarnya adalah umpama mereka sebut sebagai haiwan, mereka sebut sebagai haiwan. Itu yang saya cakap, sebenarnya siapa yang haiwan, sebab bila kita cakap mereka ini tidak ada sifat kemanusiaan, apa yang ada adalah kehaiwanan, atau kalau nak lebih kasar lagi, kebinatangan. Dan mereka menggelar orang-orang Arab, orang-orang Palestin itu haiwan. Dan kalau kita lihat juga sistem pendidikan di Israel itu, sejak daripada kecil, daripada sekolah dasar ataupun sekolah rendah lagi, mereka memang telah diindoktrinasi ataupun telah di brainwash untuk memahami bahawa orang-orang Palestin ini barbaric, tidak bertamadun, ganas, teroris dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka membesar dalam situasi yang sebegitu. Dan sama juga di pihak Palestin, yang melalui pengalaman yang sangat menyedihkan, melihat kematian, melihat pembunuhan, dan dibesarkan dengan peperangan, itu akan lahir membesar dalam satu situasi yang cukup benci kepada Israel, cukup kita panggil anti, dan juga penuh rasa dendam. Di mana rasionalnya mereka nak serang Hamas, mereka nak bunuh Hamas, mereka serang orang awam, mereka serang orang awam di tebing barat, mereka juga serang orang awam di Damsyik, di Aleppo dan juga di sepadan Lebanon. Jadi apa justifikasi yang orang yang tak faham, masyarakat antarabangsa perlu lihat double standard Israel ini? Ya, sebenarnya Nazri dah jelaskan cukup baik perkara tersebut. Cuma saya nak tambah lagi bahawa itulah kita lihat satu keadaan yang mana Israel ini dia sebenarnya menjadi sebuah negara yang hidup dalam situasi penuh ketakutan, dan juga dibayangi oleh jiran-jirannya yang dianggap sebagai musuh. Jadi mereka tidak sama sekali cuba untuk berbaik dengan jiran, tetapi mereka memprovokasikan jiran-jiran itu dan juga cuba merosakkan. So itu yang berlaku apabila contohnya kita lihat dalam isu seperti Sunni dan juga Syiah, isu-isu seperti Wahabi dan sebagainya, itu memang dibesar-besarkan, digembar-gemburkan melalui mekanisme dan melalui agenda-agenda terancang mereka, yang mana mereka nak masyarakat di Arab itu berpecah belah supaya tidak mengganggu kelangsungan Israel itu sendiri. Dan saya yakin sebenarnya Israel dan rata-rata rakyat Yahudi, jika mereka itu tidak kembali ke Israel dan hidup dalam negara Israel, mereka hidup lebih aman di luar negara. Mereka hidup lebih aman di Amerika, mereka akan hidup lebih aman di Argentina, Brazil, Latin America dan banyak negara lain. Tetapi atas dasar Zionis, dan kita juga kena faham, tidak semua Jewish itu ataupun Yahudi itu berperangai macam Zionis, tetapi Zionis itu memang sifatnya, memang pendekatannya adalah untuk bermusuh. Dan sebab itu kita dapat lihat betapa takutnya mereka. Awal-awal lagi dia telah menyerang Aleppo, mereka menyerang Damsyik, yang mana mereka takut bahawa itu akan menjadi pengkalan untuk Iran terutama sekali ataupun Hizbullah untuk melancarkan serangan-serangan peluru berpandu. So dan juga mereka menyerang Hizbullah, dan jika ada kesempatan negara lain juga mungkin diserang. Dan saya juga melihat pada ketika ini, Nazri, tidak mustahil jika berlakunya false flag attack, ataupun serangan-serangan palsu ni, yang dilakukan, walaupun kematian itu berlaku, tapi bagi pihak Israel itu tidak ada masalah. Sebab itu kalau kita lihat sehingga ke hari ini, which is dah hampir seminggu kejadian ini, serangan itu berlaku, tetapi tidak ada satu usaha yang dilakukan oleh pihak Israel, oleh Netanyahu, untuk membebaskan tawanan-tawanan yang merupakan warga mereka sendiri. Dan apatah lagi warga-warga asing, termasuklah daripada Amerika dan daripada Jerman, daripada negara-negara lain. Tetapi mereka tidak ada usaha untuk menyelamatkan rakyat mereka yang menjadi tebusan kepada Hamas. Mereka serang habis-habisan, kononnya menyerang Hamas, walaupun yang mati itu
tawanan mereka daripada rakyat mereka itu tidak menjadi persoalan, kerana mereka itu lahir dengan dendam, kebencian dan juga dikejar dengan bayang-bayang rasa ketakutan terhadap jiran-jiran mereka. Ya. Cuba kita faham tindak tanduk Israel dan abang besar mereka, Amerika Syarikat dan United Kingdom misalnya. Kalau bantuan ketenteraan disalurkan lebih daripada $4 bilion Amerika saban tahun kepada Israel untuk berhadapan dengan serangan daripada Palestin, terutamanya Hamas, siapa abang besar sebenarnya? Adakah Amerika Syarikat ataupun Israel? Seolah-olah Amerika Syarikat tunduk apa juga tuntutan, dan kunjungan terkini Biden ke Tel Aviv itu menyalahkan hipokrasi Amerika Syarikat dan mengikut apa juga telunjuk Tel Aviv. Ya, ya. Jelas bahawa Israel yang sebenarnya mengawal Amerika, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya pelobi-pelobi Israel ini, mereka juga adalah antara orang yang mencatur politik di Amerika itu sendiri, ya. Dan kalau kita lihat rata-rata penduduk Israel itu, mereka juga adalah merupakan warga negara Amerika, dual citizenship, ya. Jadi itu menunjukkan bahawa Amerika dan Israel itu tidak ada beza sebenarnya, sama sahaja. Dan daripada segi abang besar yang ditimbulkan oleh Nazri tadi, saya nampak sebenarnya di sini adalah Israel itu sebenarnya yang abang besar. Dan kita mungkin melihat dalam suasana politik bagaimana pelobi-pelobi Israel ini, Zionis terutama sekali, mereka mengawal terutama sekali dalam dana kempen dan juga dan lain-lain, sehingga akhirnya yang menang itu perlu melakukan naratif yang mereka persetujui. Baik, itu satu keadaan. Yang kedua yang mungkin kita tidak juga bicarakan secara meluas ialah bagaimana para Jewish ini menguasai berbagai agensi-agensi lain di dalam Amerika itu sendiri, ya. Contohnya kalau kita tahu lembaga-lembaga besar dunia seperti WTO, seperti IMF, dan banyak lagi syarikat-syarikat yang berpengaruh, termasuk Boeing, termasuk kita ada BlackRock dan lain-lain itu, yang merupakan funder terbesar bagi pilihan raya oleh calon-calon terutama sekali daripada Republican, ya. So bila mereka ini mengawal semua ini, maka mereka lah yang mencatur, ya. Jadi kalau kata di setengah negara tu kita ada mafia, ataupun apa-apalah kumpulan bawah tanah ini yang menaja pemimpin-pemimpin tertentu sehingga mereka menang, maka bila mereka menang pastinya mereka akan favor kepada kelompok-kelompok tersebut. Dan ini sudah menjadi perkara yang biasa, dan ini antara ketirisan dalam sistem demokrasi yang dicipta oleh Barat. Ya, cuba kita faham juga kenyataan Biden yang terkini selepas tidak dapat bertemu dengan kuartet rakan-rakan Arabnya, iaitu Raja Jordan, Mahmud Abbas dan Al-Sisi, dan terpaksa pulang ke Washington selepas bertemu dengan Netanyahu, memberi kenyataan bahawa beliau bergembira Al-Sisi, Mesir, membenarkan pembukaan Rafah untuk membawa bantuan kemanusiaan kecemasan ke dalam Gaza. Setakat itu sahaja, dan pledge ikrar Amerika Syarikat $100 juta Amerika diperuntukkan untuk bantuan kecemasan kepada Gaza, tetapi menolak gencatan senjata yang dibawa oleh Majlis Keselamatan 2 kali atas alasan tidak ada terminologi Israel terpaksa mempertahankan diri, ada hak mempertahankan diri dari serangan Hamas. Itu saja alasannya. Jadi perang terus berlangsung, tidak ada gencatan senjata yang diusulkan di Majlis Keselamatan. Mahukan humanitarian aid dimasukkan melalui Rafah dengan bantuan Sisi di Mesir, tetapi ganyang Gaza dan juga wilayah yang diduduki termasuk di tebing barat berterusan. Ya. Itulah kita lihat sebenarnya malah Rusia sendiri, Putin sendiri menyebut itulah dia sikap double standard ataupun talam dua muka oleh Barat. Memang jelas apabila kita lihat Rusia melakukan operasi ketenteraan ke Ukraine, seluruh dunia mengecam Rusia, tetapi apabila perkara yang sama dilakukan oleh Israel, mereka tidak mengatakan apa-apa, malah mereka menunjukkan dan menjustifikasikannya sebagai satu tindakan oleh pihak yang telah
terancam ataupun yang telah menjadi mangsa kepada kegiatan pengganas. So kita lihat dekat situlah wujudnya apa yang dipanggil sebagai double standard. Dan hari ini malah lebih teruk lagi, saya dapat lihat beberapa pemain bola sepak juga telah digantung yang daripada Itali, daripada Perancis dan sebagainya, kerana menyatakan sokongan terhadap Palestin. Tetapi bagi pemain yang menyatakan sokongan kepada Israel, mereka tidak dikenakan apa-apa tindakan. Jadi ini jelas menunjukkan, dan bagaimana yang Nazri sebutkan tadi, bahawa Biden seperti sebenarnya talam dua buka. Dia kata okey, kita gembira dengan pembukaan Rafah dan sebagainya, bantuan yang akan disalurkan ke dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama dia menolak untuk dilakukan gencatan senjata. So saya melihat bahawa gencatan senjata ini hanya akan dilakukan, kalau kita lihat dari segi pattern, hanya akan dilakukan oleh Amerika, apabila Israel hampir kalah. Dan setiap kali kita lihat berlakunya konflik apabila Israel sudah hampir-hampir kalah ataupun kematian mereka sudah semakin ramai dan besar, maka pada ketika itu mereka yang akan minta untuk dilakukan ceasefire ataupun gencatan senjata. Dan kalau mereka rasa mereka boleh ganyang, mereka boleh bunuh dan mereka boleh lanyak orang Gaza ni semahu-mahunya, maka tidak akan adalah gencatan senjata. Dan alasan-alasan yang diberikan amat dangkal sebenarnya. Dan saya cukup tidak menerima satu kenyataan yang sebegitu daripada seorang pemimpin yang berkuasa besar di dunia ini. Dari sudut geopolitik, konflik ini sudah menghampiri 75 tahun, Prof. Kenyataan daripada Raja Jordan cuba kita teliti dan ikuti secara dekat, di mana Raja Abdullah memberi amaran bahawa pemindahan penduduk Palestin ke Jordan dan Mesir seperti yang ditunjukkan oleh pimpinan utama Israel merupakan garisan merah ataupun the red lines, dan tidak akan ada pelarian di Jordan yang terbaru. Maksudnya tidak ada pelarian baru memasuki Jordan. Begitu juga di wilayah Mesir seperti di padang pasir Sinai dan sebagainya, untuk dijadikan sebagai tempat memberi bantuan kecemasan kepada pelarian Palestin. Jadi bagi negara-negara Arab yang berjiran, mereka sudah masak permainan Israel, dan juga mereka terpaksa menjaga isu dalaman nasional mereka kerana pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan Amerika dan juga Israel itu amat perit, dan mereka terpaksa menanggung jutaan pelarian di negara masing-masing termasuk di Lebanon dan Syria. Jadi cuba kita faham, ada mungkin di kalangan orang Malaysia akan menganggap negara Arab ni berkepentingan sendiri, tidak menjaga rakan mereka Palestin, menutup pintu Rafah dan juga pintu di Jordan itu tidak berperi kemanusiaan kerana mereka dibom seolah-olah dengan serangan bertali arus itu. Jadi cuba kita faham, Prof, isu yang terpaksa dihadapi oleh Jordan, Lebanon dan juga Mesir ini. Ya. Jadi kita harus faham bahawa sebenarnya jumlah pelarian dari kalangan orang Palestin, warga Palestin itu ke negara-negara jiran mereka, terutama sekali ke Jordan dan juga ke Mesir, itu mencecah jutaan. Jadi satu je dekat sini, kalau masih berlaku pelarian yang berterusan, dia akan memberikan satu tekanan kepada negara-negara jiran untuk menghadapi mereka ini, termasuk menyediakan kelengkapan makanan, pakaian, shelter dan lain-lain lagi. Jadi itu satu senario. Tetapi yang satu lagi senario sebenarnya yang secara tersembunyi ataupun tersirat ialah itu sebenarnya merupakan niat Israel, yang mana mereka nak supaya warga Palestin ini keluar, lari, meninggalkan tanah-tanah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, kerana mereka nak mengambilnya, memiliki itu secara tidak sah. Dan itulah yang dilakukan acap kali. Dan sebab itu kita lihat ada juga setengah orang Palestin ini yang mengambil keputusan untuk tidak akan berpindah, dan mereka sanggup mati di tanah air mereka sendiri, mempertahankan tanah air mereka sendiri. So tetapi kita lihat itu daripada dua sudut berkait dengan pelarian tadi. Tetapi daripada sudut lainnya kita lihat bantuan lebih mudah untuk disalurkan kepada mereka-mereka yang sudah berada di luar, di sepadan-sepadan seperti di Jordan dan juga di Mesir, kerana kedua-dua negara ini memberikan satu kita panggil green light ataupun
bantuan lah ataupun sokongan yang bagus untuk bantuan-bantuan itu disalurkan. Tapi untuk masuk ke Iran, masuk ke Palestin, ataupun nak masuk ke Gaza ataupun spesifiknya ke tebing barat itu sukar, sebab bukan sahaja mereka boleh membenarkan, negara Arab itu boleh membenarkan, tapi mereka juga terpaksa akur dengan tindakan rejim Zionis Yahudi yang mengawal. Ya. Jadi sebab itu dia ada dua, kita panggil macam dua lapisan. Walaupun Arab benarkan, negara jiran benarkan, tetapi mereka perlu mendapat persetujuan daripada Israel. Dan sebab itu walaupun contohnya tempoh hari Mesir pun menyatakan kalau kita benarkan bantuan ubat-ubatan kemanusiaan masuk, tetapi belum tentu mereka selamat kerana mungkin akan dibom oleh pihak Israel. Jadi inilah yang maknanya kita berada dalam satu situasi seperti kita panggil cat and mouse ni. Jadi amat sukar melainkan kita dapat menundukkan ego daripada orang Israel itu sendiri, terutama sekali kelompok-kelompok Zionis, ataupun menukar bukan lagi Zionis yang menjadi pimpinan bagi negara Israel, tetapi cukup untuk orang-orang Jewish ataupun Yahudi yang mereka itu lebih toleran, lebih lembut daripada segi pendekatannya. Ya. Ya, kalau kita ingin lihat sedikit keamanan lah boleh berlaku. Mungkin itu satu keajaiban yang kita doakan di Palestin dan juga bumi Gaza dan tebing barat. Adakah pemimpin OIC terutamanya yang sudah pun menormalisasikan hubungan dengan Tel Aviv itu akan membuat keputusan drastik memutuskan diplomatik itu dalam masa yang terdekat untuk memberi tekanan kepada Israel? Ya, saya setuju dengan Nazri. Kalau kata itu adalah satu, kita panggil jalan yang terbaik untuk memberikan satu signal kepada Israel bahawa ya, kita boleh terima kamu, tetapi kamu tak boleh maknanya lebih-lebih ataupun tak bolehlah sampai melanggar batasan kemanusiaan ataupun peruntukan-peruntukan dunia dan sebagainya. Jadi saya melihat memang itu antara solusi yang boleh dilakukan, iaitu satu dengan memutuskan hubungan diplomatik hasil daripada normalisasi yang telah dipersetujui sebelum ini. Okey, dan yang keduanya sebenarnya agak berat tapi tidak mustahil tetapi memerlukan kepada mandat daripada United Nations, iaitu dengan membekalkan askar pengaman sebagaimana yang kita bekalkan di Hezbollah dan di kawasan-kawasan konflik lain. So, tetapi tidak boleh dilakukan secara persendirian ataupun secara solo. Kita juga tertakluk kepada undang-undang, peraturan dan lain-lain. Maka di sinilah kita perlu pergi semula kepada platform sama ada OIC ataupun United Nations, dan kita faham bahawa PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sedang mengusahakan sesuatu dengan kunjungan beliau, terutama sekali menemui pemimpin-pemimpin negara-negara Arab termasuk Turki, jadi untuk mencari solusi yang terbaik. Dan saya melihat memang kita sudah berada pada satu tahap yang kritikal, yang mana kita tidak cukup mengecam semata-mata, tapi kita perlu melakukan tindakan. So itulah yang perlu difikirkan, dan tindakan seperti Nazri sebut, memutuskan hubungan diplomatik yang telah dijayakan melalui normalisasi itu adalah merupakan salah satu kaedah yang terbaik untuk memberikan pengajaran kepada Israel. Apa yang Prof jangkakan akan diusahakan inisiatif PMX dengan rakan-rakan yang sependapat dengan beliau dalam isu Palestin? Nampaknya tekanan diberikan kepada Malaysia dengan kenyataan bahawa Malaysia memang ada hubungan terus dengan Hamas, menyokong Hamas, dan Amerika Syarikat dan kuasa besar tidak berapa happy ataupun tidak berapa senang dengan kenyataan itu, tetapi nampaknya dipertahankan oleh Perdana Menteri dan hubungan ini akan dikekalkan dengan inisiatif dengan seperti Erdogan, dengan Al-Sisi, mungkin dengan Qatar dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat sebenarnya memang ada usaha lah untuk melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi kita boleh katakan bahawa ada usaha yang tersurat, ada yang tersirat. Ya.
Jadi yang tersirat itu saya tak perlu ulas kerana mungkin akan melibatkan pelbagai situasi, tetapi kalau yang tersurat ini kita dapat jelas dapat lihat bahawa beberapa action boleh diambil. Kalau katalah Venezuela boleh menghalau duta Israel di negara mereka menjadi persona non grata, kenapa tidak bagi negara-negara lain juga, terutama sekali yang menyokong perjuangan Palestin. Dan mungkin tindakan juga seperti untuk memutuskan hubungan dagang atau lain-lain lagi tindakan yang kita lihat mungkin untuk memberikan satu pengajaran, maka boleh dilakukan. Dan saya yakin perkara ini tidak jauh, dia semakin dekat dengan kita dan boleh berlaku. Kenapa saya kata begitu? Sebab hari ini kita lihat Blok Timur sudah semakin berani. Apabila malah Malaysia sendiri pun telah mengatakan bahawa dengan beberapa negara seperti India, China, kita akan melakukan transaksi dalam mata wang kita, tidak menggunakan dolar lagi. Malah banyak negara termasuk Brazil yang menjadi key player juga menggunakan BRICS dan lain-lain. So kita melihat bahawa dunia ini semakin berani untuk mengatakan tidak kepada kejahatan dan juga kebobrokan yang dilakukan oleh Israel dan juga sekutu mereka Amerika. Maka kalau ini dapat diteruskan, ianya adalah satu momentum yang akan menekan negara-negara yang sombong dan juga bongkak ini untuk balik semula ke meja rundingan dan juga mematuhi segala perjanjian yang telah dipersetujui sebelum ini. Terima kasih Prof. Dr. Mizan Muhammad Aslam, Profesor Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan juga Undang-Undang UPNM, memberikan ulasan isu perang Palestin dan juga Israel yang terkini ini. Jadi itu saja dalam Awani Global malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.